Dan kelima, ni yang kelima lah. Dan kelima, soalan kata gitulah. Dan kelima, qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsihi. Ya Badri, dulu kita dah bercara sifat yang pertama, sifat wujud. Yang kedua, Mak Badri, sifat qidam. Yang ketiga, Ya Badri, baqa. Yang keempat, Syukri. Tu. Sifat yang keempat tu. Dan sifat yang kelima katanya dan qiyamuhu binafsihi. Gapo arti dia? Ini sifat Tuhan ni ia ada dua nah. Satu, sifat hak yang sapa kepada tangga ada. Yang kedua, sifat hak yang tak sapa kepada tangga ada, tapi sungguh. Ya sifat hak yang bangsa ada, lagi pula hak tu kena kepada sifat ma'ani saja. Ada penwujud, bukan sifat yang bahasa ada, sifat yang bahasa sungguh saja. Sifat kidam, sifat yang bahasa sungguh juga. Sifat baqa, sifat yang bahasa sungguh juga. Sifat mukhalafah pun sifat yang bahasa sungguh. Tu. Nah, dan sifat qiyamuhu binafsih pun sifat yang bahasa sungguh saja, tak sapa tangga ada kali. Sungguh saja. Sebab puak ni ia tak panggil sifat wujudi. Kalau kita ngaji kita tinggi pada ni sikit kita jawi ke apa tu, ya royaklah. Royak we ingat dulu. Wujud artinya ada, we ingat kita. Arti dia gapo qiyamuhu binafsih tu? Ni kita ngajar cara apa dah? Pengkak mubtadi lah. We ingat hak ni dulu. Kita ya ada tertib dia. Kita. Artinya, arti qiyamuhu binafsih mubtada lah. Khabarnya berdiri ia Allah. Berdiri takluk dengan sendirinya Allah. Bukan dengan makna kata dulu Tuhan duduk. Lepas tu dia berdiri dengan sendiri. Tak ada orang tolong dia. Bukanlah. Maksudnya dobik. Berdiri ia Allah dengan sendirinya Allah. Maksudnya lah yakni. Dobik betul berdiri ia dengan sendirinya. Yakni ada Allah Ta'ala itu dengan cara-cara dirinya. Makna. Yakni ada Allah Ta'ala itu dengan cara-cara dirinya. Itu maksudnya. Yakni ada Allah Ta'ala itu dengan cara-cara dirinya. Tu makna dia. Kalau kita faham zahir ibaratnya, kita faham kata dulu Tuhan duduk Syukri. Nampak tak? Kalau tak kedai maksud lah. Tak ada takdir yakni saat ni tu. Dulu Tuhan duduk, lepas tu Tuhan bangun diri dengan sendiri dia. Tak ada orang tu tolong tak. Fahamlah tu. Tapi tak maksud bukanlah tu. Ya nak royak kata ada Tuhan ni, ada Allah Ta'ala tu dengan cara-cara diri dia. Malah mana maksud yang kedua? Ya nak royak kata ada Tuhan tak berhajat kepada zat tempat tu peh. Lagi pulaknya ada Tuhan ni tak ada orang yang menjadikan dia. Adapun ada kita ni, ada dengan cara-cara diri tak? Tak. Sebab ada kita Syukri, ada yang menjadi kita. Siapa jadi kita? Allah. Tu. Baik dah. Itu arti dia. Balah mana pengertian ataupun makna kuamai dia tu. Balah mana?
Dan makna berdiri mubtada. Tiada berkehendak kepada zat tu khabar. Dan makna berdiri ia Allah berdiri dengan sendiri itu apa makna dia? Khabarnya ialah tiada berkehendak. Ia nak ia saya nah rajak di Allah. Tiada berkehendak ia Allah nak ia saya. Tiada berkehendak tak erti lagi, yakni tiada berhajat ia. Tiada berkehendak yakni tiada berhajat ia Allah nak ia saya. Tiada berkehendak, tiada berhajat takluk kepada zat. Dobit tu. Kepada zat yakni kepada zat tempat tupeh. Kepada zat yakni kepada zat tempat tupeh. Tuhan ia tak berhajat kepada zat tempat Tuhan. Tempat tupeh. Sebab apa? Sebab Tuhan ni kena kepada zat dah. Hak pasal benda berhajat tu sifat. Apa tak? Kita ngaji dalam usul ke kaedah dia. Tiap-tiap sifat berhajat kepada zat. Benda hak yang pasal berhajat tu sifat. Lepas Tuhan kita ni sifat ke zat Syukri? Zat. Maka zat ni boleh ke tak? Kita nak kata dia tu pergi berhajat kepada zat. Boleh tak? Tak boleh. Benda yang pasal berhajat tu sifat. Zat nak pergi berhajat kepada zat sekali lagi tak boleh. Fardu takdir. Pergi katanya Tuhan kita zat dah. Tiba-tiba nak pergi berhajat kepada zat sekali lagi. Tak boleh. Kalau pergi berhajat kepada zat tempat tupai sekali lagi, bermakna Tuhan dua. Boleh terima tak pada akal kita Tuhan dua? Tak boleh terima. Itulah nak erti kata, makna berdiri Allah dengan sendiri, yakni tiada berkehendak kepada zat, yakni kepada zat tempat tupai. Dia mau tanya, sebab gapo? Ada Tuhan tu tiada berkehendak kepada zat. Wa ilat betul tiada berkehendak kepada zat. Ilat. Kalau ngaji kapung nah, ngaji perkali tengah ngaji kapung dia mau tanya. Sebab gapo babo? Nah, Tuhan ada Tuhan ning ya tak berhajat kepada zat tempat tupai. Dia mau tanya. Apa kita pun kalau kita jawab tak boleh kita pandai lila lah. Ya gini pada asalnya. Tu. Benda yang pesen berhajat ning sifat. Kita ngaji usul tiap-tiap sifat berhajat kepada zat. Hak tu kalau bab Tuhan. Nampak tak? Kalau hak makhluk dulu. Apa dia? Tiap-tiap sifat mengikut mau suf. Tu. Benda hak yang pesen berhajat gi kepada yang lain tu sifat. Supaya kita kata merah berhajat kepada apa? Lada. Merah dia panggil sifat. Kalau kita nak misal hak ni nah. Merah tu dia panggil sifat. Lada tu dia panggil mausuf ataupun zat satu. Itulah tu. Tapi kalau bab tu dia panggil zat. Nah, kalau hak makhluk kita ni dia panggil mausuf. Satu lagi dia panggil apa? Dia panggil jirim. Hak tu kalau hak kita lah. Kalau hak kita. Habis tu kita nak reti hak Tuhan tu, kita kena reti hak kita tu. Hak kita dulu. Supaya merah ni. Nah, jadi dengan ada hijau ni, ada hijau di ketah ni. Ada hijau di ketah ni. Ni ada hijau ni, ia berhajat kepada apa ni? Berhajat kepada ketah. Kalau kita nak bergerti di sini kak, hijau ni ia panggil sifat. Ketah ia panggil mausuf. Ataupun satu lagi sini ia panggil zat. Zat. Pas tiba-tiba kita nak pergi katanya ada Tuhan tu berhajat kepada zat sekali lagi. Boleh tak? Tak boleh. Sebab Tuhan tu bukan sifat. Zat. Tuhan ni kena kepada zat. Tuhan ni.
Ya usul ni seolah kata ya duk ya kena guna akal. Sabit itu kata Imamul Haramain tu. Orang tak reti hukum akal, orang ni tak ada akal. Maknanya gila lah orang ni. Tak ada akal. Nak kata gila teruk dah tak? Cara kecek pe ulama dah. Imamul Haramain yang sebut lagi dia. Dia kata kalau orang ni tak reti hukum akal, makna kata orang ni tak ada akal lah. Apa makna tak ada akal? Gila. Majnun tak? Majnun. Pada zat tu. Yakni. Yakni. Kerana Allahu Ta'ala itu yakni kerana Allahu Ta'ala itu zat. Yakni kerana Allahu Ta'ala itu zat. Lebih itu. Yakni kerana Allahu Ta'ala itu zat. Itu zat. Lebih lagi. Atau bukan kurang atau yang berhajat kepada zat itu atau kerana yang berhajat kepada zat itu ialah sifat. Kerana yang berhajat kepada zat itu ialah sifat. Lebih lagi. Kita ni dia sepik lah. Lepas tu kita kena ambil kertas so lagi mek dia tu selik je lah ni. Kalau harap nak tulis tak boleh. Tulis boleh tapi ada sepik. Dah ambil hubung saat ni. Jikalau Allahu Ta'ala itu berhajat kepada zat. Jikalau Allahu Ta'ala itu berhajat kepada zat. Jikalau Allahu Ta'ala itu berhajat kepada zat, lebih lagi. Bermaknanya Allahu Ta'ala itu bukan zat. Bermaknanya Allah bukan zat. Maka lebih lagi hubung. Maka Allahu Ta'ala itu kena kepada sifat. Maka Allahu Ta'ala itu kena kepada sifat. Tu. Syukri. Coba baca hak dobik saat ni. Tiada berkehendak kerana Allah zat. Kerana yang berhajat ialah sifat. Lagi. Jikalau Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat, Allah Ta'ala bukan zat, maka bermaknanya Allah Ta'ala itu bukan zat.
maka Allah Ta'ala itu kena kepada sifat. Aduh, ilak dia. Ya, dia mau tanya kita sebab gapo ada Tuhan ni tak berhajat kepada zat tempat tu peh. Satu, kerana Allah Ta'ala tu kena kepada zat dah. Maka zat ni boleh ke tak kita nak kata berhajat kepada zat? Tak boleh. Benda yang pasang berhajat ni kita ngaji ialah kena kepada sifat. Sifat yang berhajat. Tiap-tiap sifat berhajat kepada zat. Apa tak? Tiap-tiap warna merah berhajat kepada lada. Merah dia panggil sifat, lada dia panggil zat. Kalau kita kira bab Tuhan ni. Tapi makhluk ni golik dia tak panggil zat. Nah, dia panggil jirim satu. Ataupun yang dia panggil sof. Itulah tu. Satu ilaknya. Yang keduanya, kerana yang berhajat kepada zat tu ialah sifat. Seperti misal saat ni. Benda yang pasang berhajat tu sifat. Pas Tuhan ni kena kepada kau sifat syukri. Kena kepada zat. We mancai tu. Waktu kita buat masalah lah. Dobit saat ni. Jikalau Allah Ta'ala itu berhajat kepada zat. Fardu takdir. Walau bahung kata. Kalunya ada Tuhan tu berhajat kepada zat dia tu peh. Bermakna Allah Ta'ala bukan zat dah lah. Manakala bukan zat, maka Allah Ta'ala beramal otak kita tu. Boleh ke tak kita nak kata Tuhan ni kena kepada sifat ada dia? Boleh tak? Tak boleh. Tuhan ni kena kepada zat lah. Zat Allah maknanya diri Allah tu. Kalau zat kita, tubuh kita nak erti zat. Kalau zat lemu, tubuh lemu. Kalau zat takar apa? Kalau zat batu, takar batu. Kalau zat ni, kalau zat rotan ni, dia panggil kayu rotan ni. Apa lagi? Nah, kalau zat kayu, takar kayu. Tu nak pas kalau Tuhan kita nak kata zat Allah kena kepada tubuh Allah tak boleh. Sebab Tuhan ni bukan manusia. Kalau kata tubuh ni manusia tak? Dia duk belik itu usul. Dia duk main otak kita. Dia nak itu Tapi tu kalau orang boleh usul dia otak dia tajam sikit, dia nak tipu banyak sikit. Jadi tak menak lah kalau kita usul ni. Ada tak menak tak. Tengok orang minat usul baca kitab dia tak tinggal usul je. Kalau yang ngajar kok pekah pun dia kena tepuh usul sikit. Kalau yang ngajar nahwu dia kena tepuh usul sikit. Dah tu. Nah, orang ni kalau dia minat ilmu gapo, kalau dia ngajar dia waktu be ilmu tu. Ngaji pekah waktu be ilmu tu, kalau dia minat nahwu. Mesti tok guru ni minat nahwu. Yang ngajar pekah pun dia bagi ikut nahwu dia. Dia tak tinggal nahwu je lah. Ngaji usul pun kalau orang minat sarah, dia tak serih terik. Main bola nampak bola, bolu. Bola lata, bola lena. Dia tak terserah tu orang aling sarah dah. Tayu. Tayat. Orang minat tu, cara tu. Orang kita kalau minat ke apa, sebut ke tu. Elah pada. Pakda pedu. Bukan pedu, pakda. Dah. Tu. Cara tu kalau orang minat ke apa, dia tubik ilmu tu. Kalau dia ngajar, itu tubik ilmu, dia minat ilmu tu. Satu. Tu makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maknanya tiada berkehendak Allah kepada zat tempat tu. Satu. Dan tiada berkehendak
atas pada tiada berkehendak saat ni. Dan tiada berkehendak ia nak ia seka. Dan tiada berkehendak ia Allah. Tiada tiada berhajatlah kepada orang yang menjadi akan Allah. Itulah yang panggil makna berdiri ia dengan sendiri. Hak yang kedua, ada Tuhan tu tak berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Sebab apa? Wa ilak pada tiada berkehendak tu. Wa ilak betul tiada berkehendak kepada orang yang menjadi akan dia tu. Wa dobit tepi yakni kerana jikalau Allahu Ta'ala itu lebih tepi. Nak kata pandai, tak ada pandai sangat. Nak kata panjang, tak ada panjang sangat. Tengah-tengah sikit lah. Yakni kerana jikalau Allahu Ta'ala itu berhajat ia kepada orang yang menjadi akan dia. Kerana jikalau Allah Ta'ala itu berhajat ia kepada orang yang menjadikan dia. Bermaknanya Allah itu bukan Khaliq. Bermaknanya Allah Ta'ala itu bukannya Khaliq atau Qadim. Bermaknanya Allah Ta'ala itu bukan Khaliq atau Qadim. Dulu nah, Khaliq Qadim tu maksud tu lah ya. Ya dua nah, tawiti dua nah. Ya ada berapa dah? Ya ada satu yang panggil Khaliq. Khaliq itu lah. Ataupun satu lagi yang mengada. Yang kedua dia panggil makhluk. Makhluk ni buat kita semua ni lah. Ataupun dia panggil benda kena jadi. Benda yang terjadi. Khaliq kena kepada Tuhan. Khaliq ni makna dianya yang menjadikan ataupun yang mengada. Ada. Tu panggil yang mengadakan. Yang mengadakan benda hak tak ada buat we ada. Tu dia panggil apa? Khaliq. Kecek bab tu hai. Yang kedua dia panggil makhluk. Makhluk ni pak kita lah. Gapo makhluk? Benda yang kena benda yang kena jadi. Kita misal. Kita ni panggil makhluk semua ni. Benda yang kena jadi. Kita ni. Siapa jadi kita syukri? Allah. Maka Allah itulah dinamakan Khaliq. Ada. Ada tu siapa jadi?
Siapa buat ni? Allah. Allah tu dia panggil Khaliq. Ini tu dia panggil apa? Makhluk. Dua tu. Tiba-tiba kita nak pergi katanya ada Tuhan tu, ada orang yang menjadikan dia. Boleh tak? Tak boleh. Ada Tuhan ni, ia ada dengan cara-cara diri dia. Bermakna ada Tuhan, tak ada orang buat dia. Nampak tak? Tak ada orang menjadi dia. Tak ada orang yang mengadakan dia. Tak ada. Hakikat serah Tuhan. Rabik tu kita kena reti kita dulu. Sebab apa tu? Nah, boleh kata ada Tuhan, tak ada orang yang menjadikan dia. Sebab apa? Sebabnya kalau tu takdir nah. Hak kita dobik saat ni. Kalunya Allah Ta'ala tu ada dia, ada menjadikan dia. Kalau bermakna Allah Ta'ala tu maknanya. Tengah ngaji tu. Ya kena ada soalan. Kita duduk kampung. Nah, lebih-lebih lagi orang agama asing dia tanya. PA, tham noi PA. Allah mi mai lah. PA jawab kata mi, you ti nai. Dia kata, melu le. Melu you nai. Waktu dia tanya dalil Asia ni dia nak cerak dia kata kali itu tak ada tahamu, tak nampak. Kita kena pandang tu, kena pandang. Orang kafir ni kalau dia nak masuk Islam, ada gaduh dah. Dia tanya cerak dulu. Kok dia kata Tuhan ada, dia kata nampak cerak ya dalam doa lewat dah, tak kong tu, tak Tuhan ada tu, dia kata. Bah kita ni tak nampak dak. Kena suruh, kena berhajat kepada orang kecil pandang, kena hurai tu. Habis tu kena pandang nah. Ia ada dua ni. Ia ada Khaliq dan ia adanya makhluk. Khaliq ni Tuhan lah. Kena kepada Tuhan. Ataupun yang mengadakan. Iaitu benda hak tak ada, ia buat we ada. Betul benda hak tak ada, ia buat we tak ada. Ia ada yang mengadakan. Betul ia ada yang meniadakan. Bukanlah usul sakit kepala nah. Usul pun sakit kepala. Alah. Ambil tu kalau kita pergi ngaji tempat hak minat usul ke, lek pagi pun usul, lek zuhur pun usul, dia tak tinggal. Lek malam pun usul, sendiri. Kalau dulu ngaji saya kata duduk di mulut usul ni. Bukan usul tu saja dak di mulut. Usul duduk di mulut sungguh usul. Dan dengar apa misal dia gapo tu banyak lagi kita kena temu. Ingat nak reti khaliq dengan makhluk. Khaliq maknanya yang mengadakan. Ataupun kena kepada Tuhan dah khaliq ni. Allah nula ya. Gapo makna yang mengadakan? Benda hak tak ada buat we ada. Tu dia panggil yang mengadakan. Kita ni dulu ada kita. Tak ada. Lepas tu ada. Pia buat bagi kita ada. Allah panggil Khaliq. Lagi pula ada kita ni tak ada pula. Mana kata mati? Dia panggil meniadakan. Yang meniadakan. Benda hak tak ada buat we ada. Dia panggil mengadakan. Iaitu Tuhan buat itu. Satu lagi, benda hak ada, buat we tak ada. Siapa? Mengadakan kita. Allah. Semua tu khaliq belaka. Tuhan. Bukanlah kita mati sendiri kita. Apa tak? Nampak sabab kepada musabab saat ni tu mutulah balik mutubah mati.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunyi khabar kata adik mati dak lagi dah. Jangan dak tiak nah. Misal saja. Buat ada. Tu. Apabila kita reti khaliq, maka retilah makhluk. Makhluk ni benda kena jadi. Setiap perkara benda yang kena jadi tu semua yang panggil makhluk. Puak kita yang panggil makhluk. Kayu, bumi, langit, batu, pasir, apa tak. Semua dalam kayu, semualah. Dia panggil makhluk. Panggil khaliq. Allah. Tu. Musing tak tu? Itulah nak reti kata makna berdiri Allah dengan sendirinya. Satu, tubik dua cabai nah. Dia mau tanya kita, gapo makna berdiri Allah dengan sendiri? Maknanya satu, tubik dua cabai. Cabai pertama, ada Tuhan tak berhajat kepada zat tempat tupai. Yang kedua, ada Tuhan tak berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Sebab dia qadim. Benda qadim ni tak ada menjadilah. Ya ada tu ada dengan sendiri dia. Ada tu ada dengan cara-cara diri dia. Pas kali kita nak kata ada, kita ada sendiri boleh, tamat boleh tak? Tak boleh supaya rapi duk pergi ada. Tamat ni apa makna tamat ni? Gapo tamat? Gapo makna tamat? Hah? Hah? Gapo tamat? Ngaji muka masa. Kudu sebut semua tamat. Gapo? Ya, tamat. Gapo ya? Gapo syekri tamat? Ya anak murid asik juga ya atas term ya. Ada diri, tak ada orang buat. Tu etika pegangnya orang kafir begitulah tu. Langit ada sendiri, tak ada orang buat. Boleh terima tak kalau kita? Tak boleh. Kita ngaji terai-terai, ya ada khaliq, ya ada makhluk. Apabila ada makhluk, ya kena ada orang yang buat. Siapa buat tu? Tuhan. Tu. Ada. Gapo saat ni tamat? Benda jadi sendiri, tak ada orang buat dah. Kita etika lah tu kufur je tahu agama nah. Kalau kita sebut saja. Nah, tapi hati kita tak ada niat begitu, tak apa lagi. Tu. Ya iman, ya berhajat pada benda dalil nah. Tahu agama ni bukan kata mudah-mudah juga, nak kata mudah sangat. Kita ni. Habis. Kemudian manakah lawanan bagi qiyamuhu binafsi? Ya ada lawan dia. Lawannya mubtada. Lawannya yakni lawanan baginya bagi berdiri ia dengan sendirinya tu. Khabarnya tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya nya Allah. Tu. Dabik tiada berdiri dengan sendirinya, yakni berhajat kepada zat tempat tupan, yakni berhajat kepada zat tempat tupan, yakni berhajat kepada zat tempat tupan. Dan lebih lagi, dan berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Yakni berhajat kepada zat tempat tupan. Dan berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Dan berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Tu makna dia. Lalu tu kita pergi nak panggil akidah. Mustahil Allahu Ta'ala itu. Mustahil Allahu Ta'ala itu mubtada. Khabarnya tiada berdiri
Itu mustahil lah. Kalau kita kata ada Tuhan berhajat kepada zat tempat tupai. Mustahil. Hukum tu baik. Dan kalau kita kata ada Tuhan tu berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Itu pun dia panggil mustahil. Nah, demo tu kata Syukri. Ada Tuhan. Ada orang buat Tuhan. Dia panggil apa? Syukri. Mustahil tu. Mustahil lah tu. Apa mustahil? Tak boleh terima pada akal fikir kita kata begitu. Tentu kata benda tu tak ada pada Tuhan. Ada Tuhan kita nak ngaji dah. Ada Tuhan ni ia tak berhajat kepada yang lain. Kerti mudah-mudah kita. Adapun kita ni berhajat kepada Allah. Sikit lagi kita ngaji sifat iftiqar. Yakni hamba semua berhajat kepada Allah. Yang kedua ia panggil sifat istirna. Nanti kata Allah Ta'ala tu terlepas dari yang lain. Makna kata ada Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada yang lain. Hak yang benda berhajat fak kita ni semua ni berhajat kepada Allah. Fak kita semua ni. Adapun Tuhan berhajat kepada kita tak? Tak. Berhajat kepada yang lain tak? Tak, Tuhan. Tapi nak reti sini kena reti berhajat tu gapo berhajat pula. Kalau tak reti itu saja surah berpuluh baku pun tak nampak situ. Dobit betul-betul mustahil Allah Ta'ala itu tu. Dobit betul mustahil Allah Ta'ala itu tu. Dengan makna istihalatul mustahili. Dobit betul dobit betul mustahil Allah dobit betul mustahil Allah Ta'ala itu tiada berdiri dengan sendiri. Dengan makna istihalatul mustahil. Betul yakni buat diri lah. Yakni tentu tidak. Awak itu. Yakni tentu tidak Allah Ta'ala itu yakni tentu tidak Allah Ta'ala itu tiada berdiri dengan sendiri. Yo nak oyak kan no. Yo nak oyak kata ada Allah berhajat kepada zat tempat tupai tu mustahil. Apa tak? Yang kedua, nak royak kata ada tu yang menjadikan dia pun itu mustahil. Nampak Nasri? Tak lagi tu baik. Hanya wajib mesti dengan itu. Hanya wajib yakni mesti berdiri Allah. Mana dalil kata Allah Ta'ala ada dengan cara-cara diri dia. Adapun tanda, adapun dalil berdiri, yakni adapun tanda dalil yang menunjuk di atas berdiri Allah
sekalian makhluk ini. Makhluk ni. Jawab satu je Tuhan ada tak? Ada. Mana dalil? Makhluk ni. Sudah. Tuhan kita sedia tak? Sedia. Mana dalil? Makhluk. Sebab atas makhluk, buat kita semua ni masuk tak? Tuhan kita kekal tak? Kekal. Mana dalil? Makhluk. Bila nak hurai tak anda pun, Syekri. Tuhan kita serupa dengan makhluk. Tak serupa. Mana dalil? Makhluk ni. Satu. Ada dia dengan cara Tuhan dengan cara-cara diri tu. Mana dalil? Makhluk ni. Makhluk ni. Sebab makhluk, benda kena jadi. Nah, apabila ada makhluk, mesti ia kena ada makhluk. Allah. Ambil makhluk ni lah, buat dalil. Mari. Belah tak pandai hurai pun. Mula-mula nak lepas daripada orang muqallid. Ingatlah, orang muqallid dia berkhilaf ulama tu. Kata setengah ulama, orang muqallid ni, orang tahu kata ada Tuhan dengan cara-cara diri, tapi tak tahu dalil. Ingatlah, kita ngaji bab Tuhan ni, kena tahu dalil. Dalil yang tak payah. Jawabnya makhluk ni. Belah tak nak hurai. Dia mau tanya, mana dalil kata ada Tuhan dengan cara-cara diri? Makhluk ni, lah nak cuba menghurai. Dengan apa? Ni sudah. Makhluk ni. Itulah tu. Tak cara, aku tak anak. Makhluk ni aku tak cara, pacang dah. Tak cara dah. Makhluk ni. Ada. Aku tak cara. Kata. Betul lecak lu besar, acang lebih kang dia. Tu makhluk tu. Cik ni nah. Bila kita tak pandai nak hurai pun kita kemah sungguh supaya nak muqallid tahu kata Tuhan ada tapi tak tahu dalil. Maka orang muqallid dok khilaf ulama tu. Kata setengah ulamanya orang ni kufur tahu agama. Khilaf ulama. Kata setengah ulama tak tahu agama tapi duk dalam fasik. Mana kata 24 jam hari-hari tu duk le dosa sama. Nak jadi wali nikah tak leh. Tu orang fasik nak jadi wali nikah tak leh. Habis gitu. Kemudian kata dan wahda. Kena baca pula ada nah. Dan wahdaniyah artinya asa pada zatnya. Ketika ada tu tak apa dah. Langsung elak ni. Kalau dia baca boleh, dia tak padu betul. Kita tak ada bodoh kali leh dah. Tapi malah tu. Belum nak ngaji kita pergi cari orang pandai. Ajar baca.